ini mati dalam keadaan dicekik, di-strangle ataupun kali ini kita akan bahaskan kisah pembunuhan dan penculikan. Kisah kali ini agak panjang sedikit, jadi kita akan cuba untuk ringkaskan sebaik mungkin. Jadi jangan lupa untuk klik like, share dan subscribe. Brenda mempunyai 3 orang cahaya mata hasil perkahwinan beliau dengan bekas suami iaitu Steve Growen. Anak mereka, Slade, Dylan dan Chester. Mereka anak beranak ni tinggal bersama bapa tiri mereka iaitu Mark Mackenzie di Coeur d'Alene, Idaho. Pihak polis menemukan mayat Brenda, Mark dan Slade setelah menerima laporan daripada jiran tetangga sekiranya ada sesuatu yang terjadi ke atas famili tadi sebab mereka menjumpai kesan darah di sekitar kawasan rumah berkenaan, terutamanya di bahagian pintu masuk. Setelah meneliti, pihak polis ni pun baru menyedari sekiranya terdapat lagi 2 ahli keluarga yang masih belum ditemui, iaitu Dylan dan Chester. Mereka akhirnya memulakan pencarian di sekitar kawasan rumah berkenaan, tetapi malangnya mereka berdua ni tidak dapat ditemui sama sekali. Tak lama selepas tu, gambar Dylan dengan Chester ni pun diedarkan di serata tempat, terutamanya di papan-papan iklan, agar mereka yang mengenali atau mengetahui keberadaan mangsa dapat memberi info kepada pihak berkuasa. Ini kerana pihak berkuasa ni mahukan kanak-kanak ini pulang dalam keadaan selamat kerana mereka dapat membantu penyiasatan ke atas kes pembunuhan ahli keluarga mereka. Pada masa yang sama, mereka ni juga merupakan saksi bagi kes pembunuhan tersebut. Akan tetapi, selama hampir 2 bulan, masih belum ada kabar berita tentang kanak-kanak ini. Ini yang merisaukan pihak berkuasa. Nak dijadikan cerita, pada satu malam ni, di restoran Dennis, terdapat seorang pekerja yang mencurigai pelanggan mereka, iaitu seorang kanak-kanak perempuan dan seorang lelaki dewasa. Ini kerana kanak-kanak tersebut dikatakan mempunyai wajah yang seiras dengan kanak-kanak yang dilaporkan hilang beberapa bulan sebelum ni, iaitu Chester Growen. Jadi, tanpa membuang waktu, pekerja ni dengan manager dia sama-sama melaporkan hal ini kepada pihak polis. Walaupun masa tu mereka ni tidak pasti sama ada kanak-kanak itu merupakan kanak-kanak yang sama dengan Chester Growen ataupun tidak. Tapi dekat sini pekerja tu dah plan dah. Sekiranya aduan yang dia buat tu salah, dia akan belanjakan family ni makan secara percuma sebagai tanda maaf. Jadi, sementara menunggu ketibaan pihak polis di restoran berkenaan, pekerja-pekerja di restoran berkenaan dengan sengajanya melambat-lambatkan penyediaan makanan bagi pelanggan itu tadi. Pada masa yang sama, mereka ni dikatakan dengan senyap-senyap menutup laluan keluar restoran berkenaan supaya mereka berdua ni tidak dapat melarikan diri. Jadi tak lama selepas tu pun pihak polis ni pun tiba dan pihak polis ni dikatakan menyoal kanak-kanak terbabit. Alangkah terperanjatnya, dia ni dikatakan dalam keadaan berdiam diri dan tidak memberi respon sama sekali. So masa ni dia ni dikatakan memandang ke arah lelaki yang berada dengan dia masa tu, seolah-olah dia ni dalam keadaan ketakutan bagaikan dikawal. Akhirnya lelaki itu pun membenarkan kanak-kanak itu untuk mendedahkan identitinya. So dekat sinilah dia mengakui dirinya sebagai Chester Growen. Akhirnya lelaki yang dikenali sebagai Joseph Edward Duncan tu pun ditahan oleh pihak berkuasa serta-merta, manakala Chester ni dibawa ke hospital untuk pemeriksaan lanjut. Sebelum Chester ni dibawakan ke hospital, pekerja-pekerja restoran berkenaan sempat bertanyakan tentang keberadaan Dylan masa tu. Sebab yang hilang 2 orang tapi yang jumpa cuma Chester seorang kan. So dekat sini Chester mengakui sekiranya abang dia berada di syurga bersama keluarga mereka. Boleh imagine tak kanak-kanak yang semuda ni terpaksa melalui sesuatu yang sangat perik sampai dia ni kehilangan keseluruh ahli keluarga dia. Jadi misi mereka pada awalnya untuk mencari kanak-kanak yang hilang berubah serta-merta menjadi misi mencari mayat ataupun jasad kanak-kanak yang hilang. Di sinilah di mana akhirnya Chester berkongsikan detik-detik atau peristiwa-peristiwa hitam yang dilalui oleh dia dan Dylan bersama keluarga mereka. Malam sebelum kejadian tu, family Chester ni ada mengadakan barbecue untuk makan malam bersama keluarga mereka dan rakan-rakan terdekat. So mereka anak beranak ni dikatakan terpaksa tidur lebih awal sebab keesokan harinya mereka ni harus ke sekolah. Seawal pagi, Dylan dengan Chester ni pun dikejutkan oleh ibu mereka iaitu Brenda. So ibu mereka ni memberitahu sekiranya terdapat seorang lelaki telah menceroboh masuk rumah mereka. Jadi semasa di ruang tamu ni, Chester melihat lelaki yang menceroboh ke dalam rumah mereka ni berpakaian serba hitam dan memegang pistol. So dekat sini ada sedikit pertelingkahan yang berlaku di antara Mark Mackenzie dengan Joseph Duncan ni tadi.
Joseph Duncan ni juga mengungkut untuk membunuh mereka sekiranya mereka ni berbuat bising. Mereka kesemuanya diikat tangan ke belakang dan diarahkan untuk meniarap di atas lantai. So masa ni lah Joseph Duncan tu membawa masuk Dylan dengan Chester ke dalam jeep merah yang berada di luar rumah. Jeep merah tersebut merupakan kereta curi. Joseph Duncan ni dikatakan masuk semula ke dalam rumah dan kali ini dia membawa tukul bersamanya. Tak lama selepas tu, Dylan dengan Chester ni dikatakan mendengar bunyi jeritan ahli keluarga mereka di dalam rumah. Kemudian, Slade, abang mereka, dikatakan berlari keluar daripada rumah berkenaan dan menuju ke arah jeep tersebut. Akan tetapi, dia ni dikatakan tewas dan rebah di halaman rumah mereka. Menurut Chester, abang dia Slade ni cuba untuk menyelamatkan mereka yang berada di dalam kenderaan masa tu. Sehinggakan dia ni tak sempat melarikan diri dan akhirnya dia juga dibunuh. Dan akhirnya mereka berdua ni pun dibawa lari. So masa ni, Dylan dengan Chester ni hanya mengetahui keadaan abang mereka. Tetapi mereka tidak mengetahui keadaan sebenar ahli keluarga mereka yang lain, iaitu ibu dan bapa mereka. Sama ada mereka ni masih hidup ataupun tidak. Jadi, selama kehilangan mereka ni sering didera dari segi fizikal, mental dan juga sexually abuse. Penjenayah ni sampai satu tahap menceritakan tentang cara dia membunuh family mereka. So di sinilah mereka mengetahui sekiranya ahli keluarga mereka kesemuanya telah pun dibunuh. Paling malang sekali Dylan, sebab penjenayah ni sering melepaskan kemarahan dia ni dekat atas Dylan. Dan mereka adik-beradik ni pernah dikatakan sampai satu tahap terpaksa melakukan untuk tontonan penjenayah ni. Jadi boleh imagine tak trauma yang mereka lalui tu dengan penyiksaan-penyiksaan yang keji. Sampaikan satu tahap, Dylan ni dikatakan hampir berputus asa untuk meneruskan hidup. Manakala Chester ni pula dikatakan sering memberi sokongan mental kepada si abang ni tadi. Dan Chester juga berjanji sekiranya mereka ni akan keluar daripada sini dalam keadaan selamat. Chester walaupun berusia baru 8 tahun, tapi dia ni dikatakan seorang kanak-kanak yang sangat bijak. Senang cerita, bila orang jahat dengan kita ni tak boleh balas dengan kejahatan, tambah-tambah dia ni masih muda. Jadi apa yang dia buat, dia cuba berkomunikasi dengan lelaki tersebut sebagai bahan psikologi. Jadi banyak benda pasal Joseph ni dia dah tahu, sebab dia ni banyak berkomunikasi dengan si Joseph ni tadi. Berkomunikasi sekadar untuk mengambil hati. Tapi sayangnya tak lama selepas tu Dylan ni dikatakan ditembak sebanyak 2 kali di depan Chester. So abang dia ni dikatakan mati dalam keadaan yang sangat tragis di depan mata dia sendiri. Dia ni dikatakan dalam keadaan terdiam sama sekali. Penjenayah tersebut turut memberikan pilihan kepada Shasta sama ada dia ni ingin mati dalam keadaan dicekik, di-strangle ataupun ditembak. Jadi akhirnya Shasta ni pun memilih untuk dicekik dan bukan ditembak. Sebab masa ni dia merasakan kalau dia ni ditembak, dia takkan ada kesempatan untuk merayu. Bijak kan budak ni kan? Tapi kalau dia ni dicekik, at least dia ni ada kesempatan untuk dia ni merayu. Jadi semasa Joseph ni melilitkan tali di bahagian leher dia ni dikatakan tidak dapat bernafas dan pandangan dia ni kabur. Tapi dia ni mencari kekuatan untuk menjerit. So masa ni dia jerit, "Jet, please stop. Jet, tolong berhenti." So membuatkan penjenayah tersebut terduduk dan terdiam, seolah-olah dia ni dalam keadaan sedih ataupun dia ni baru menyedari kalau tindakan dia tu salah. So masa ni lah dia cakap, "Aku tak mampu lakukan ini lagi." Jadi di sini mungkinlah timbul sedikit perasaan sayang terhadap si Shasta ni tadi, sebab Shasta ni kan sering berkomunikasi dengan si Duncan tadi, ingat tak? So dekat sinilah Shasta banyak mencungkil sedikit lah informasi pasal si Joseph tadi. So tak sangka dengan hanya nama gelaran dia ni mampu melembutkan hati si Joseph ni tadi. Jadi selepas itu Joseph ni pun berjanji untuk membawa Shasta ni pulang kepada bapa kandung dia, iaitu Steve Growen. Ingat kan tadi bapa kandung dia masih hidup lagi. Tetapi sebelum dia ni menyerahkan Shasta semula ke bapa kandung dia, Joseph ni ingin bawa Shasta bertemu dengan mak dia. Jadi masa ni Shasta dah tak ada pilihan, jadi dia ni pun turutkan je. Okay, baik. Sebab dia merasakan mungkin mak dia ni mungkin baik sikit kot nak compare dengan si Joseph ni tadi. At least ada orang lain yang mengetahui keberadaan dia dekat mana, mungkin dari situ dia dapat minta pertolongan. So masa tu dia pun bersetuju untuk berjumpa dengan mak si Joseph ni tadi. Jadi semasa Joseph ni ingin membawa Shasta ke rumah ibu dia ni lah, mereka ni singgah sebentar di kedai makan Dennis sekitar 2 pagi. So di sinilah di mana pihak polis menemukan Shasta Growen yang masih lagi hidup. Sama macam peribahasa, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga.
Allah tolonglah. Okey. Macam orang cakap, macam peribahasa, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke jatuhlah mana pun.